Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Sains Komputer pada hari ini iaitu 3/8/2021. Jadi untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang unit 2.1.3 yang bertajuk mengenal pasti entiti, atribut, set hubungan dan kekardinalan berdasarkan keperluan pengguna. Jadi untuk topik ini ia adalah sambungan daripada 2.1.1 iaitu awak mengenal pasti apa itu data, apa itu maklumat. Untuk 2.1.2 awak mengenal pasti jenis-jenis sistem pangkalan data yang ada sistem pangkalan data berasaskan objek, sistem pangkalan data hubungan dan sebagainya. Jadi untuk hari ini kita akan sambung tentang apa itu entiti, apa itu atribut, apa itu set hubungan dan apa itu kekardinalan. Jadi untuk yang pertama kali menonton di channel Cikgu, boleh tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan terhadap bahan-bahan yang telah dihasilkan oleh Cikgu dalam mata pelajaran Cikgu lah semua, iaitu mata pelajaran Sains Komputer dan mata pelajaran Pendidikan Moral. Okey. Yang pertama sekali kita kenal pasti apa itu entiti. Entiti adalah satu objek yang unik yang boleh dikenal pasti dalam sesuatu persekitaran, orang, benda ataupun tempat. Jadi, ia adalah data deskriptif yang boleh dikutip dan disimpan. Bukan semua objek boleh dijadikan sebagai entiti. Jadi, setiap jadual mewakili satu entiti, manakala setiap rekod mewakili kejadian sesuatu entiti. Jadi entiti seharusnya adalah kata nama umum yang bersesuaian. Jadi dekat bagi mata pelajaran sains komputer ini, yang penting adalah awak mengenal pasti nama entiti dia. Bukan awak risaukan tentang warna ni. Warna ni awak tak perlu risaukan lah. Sebab apabila menjawab soalan peperiksaan, cikgu tak tengok pun warna apa awak guna, dan biasanya kita hanya melukis bentuk-bentuk kotak sahaja. Jadi untuk entiti, jadi kena pasti entiti contoh seperti nama pelajar, bukan nama pelajar, seperti pelajar, guru, mata pelajaran dan sebagainya. Itu adalah entiti. Jadi kita tengok contoh dia. Contoh kita, senaraikan contoh soalan, senaraikan entiti untuk pangkalan data dalam persekitaran sekolah. Jadi maksudnya siapa yang ada dalam sekolah. Dalam sekolah kita ada murid, kita ada guru, kita ada kaki tangan sokongan, kita ada mata pelajaran, kita ada pekerja swasta dan sebagainya. Jadi dekat sini diberikan contoh. Ni yang lain-lain yang saya sebut tadi, AKP, pekerja swasta, pekerja kantin dan sebagainya, boleh ditulislah, boleh ditambahlah dekat penyelesaian ini. Berbanding contoh dekat buku ni, dekat modul ni dia bagi contoh-contoh entiti adalah guru, murid dan mata pelajar. Jadi boleh top up lagi kepada contoh-contoh yang lain. Jadi diberikan nama murid seperti Arumugam, Boh Leong, Cik Siti dan Iking. Jadi lukis entiti yang bersesuaian. Jadi kita tak boleh lukis nama Arumugam, Boh Leong, Cik Siti dan Iking. Ini adalah data kita. Jadi berdasarkan data ini, entiti yang bersesuaian ataupun nama khas yang bersesuaian ialah murid. Kerana dia telah disebut di atas ini tadi, bukan setiap jadual mewakili satu entiti dan seharusnya entiti adalah nama umum yang bersesuaian. Jika
jika pelajar-pelajar ataupun jika awak hendak menulis nak menulis pelajar pun boleh, tak ada masalah, kerana konsep apabila kita belajar sistem pangkalan data dan apabila kita belajar pengaturcaraan, kehendak ataupun cara awak menyelesaikan itu tak penting. Bukan tak penting lah, cara awak menyelesaikan itu perlu lebih kurang sama dengan orang. Tetapi orang A akan mempunyai cara A, orang B akan mempunyai cara B, orang C akan mempunyai cara C. Yang penting ialah matlamat. Jadi matlamat kita ialah membuat satu sistem pangkalan data bagi persekitaran sekolah. Jadi kat sini kalau awak tukarkan nama entiti kepada pelajar dan sebagainya pun boleh. Kat sini guru, awak nak tulis cikgu pun boleh. Nak tulis kalau mata pelajaran, jika awak nak tulis sebagai subjek dan sebagainya pun boleh juga. Tu daripada segi sistem pangkalan data, tak ada masalah. Yang kedua, kita mengenal pasti apa itu attribute. Attribute merupakan data deskriptif bagi sesuatu entiti. Jadi maksudnya attribute penting kerana dia menerangkan ciri-ciri sesuatu entiti. Jadi attribute dia akan menerangkan ciri-ciri entiti. Jadi attribute ada, kalau soalan dia tanya apakah itu attribute. Attribute akan menerangkan ciri-ciri sesuatu entiti. Tetapi untuk awak, saya boleh terangkan. Senang kata mudahlah, dan kata mudah, attribute ialah anak-anak kepada entiti. Tapi dalam periksa, jangan tulis entiti ialah anak-anak, kerana itu bukan jawapan bagi sains komputer. Jawapan dia adalah entiti akan menerangkan ciri-ciri sesuatu entiti. Attribute akan menerangkan ciri-ciri sesuatu entiti. Itu konsep dia yang asas. Tapi dalam bahasa yang mudah, untuk memahamkan pelajar-pelajar saya, terutamanya pelajar Dr. Sulaiman kan, yang tak ada asas sains komputer, tak ada asas ASK, duduk di luar bandar dan sebagainya, dengan kata yang mudah, saya boleh terangkan kepada awak, attribute itu adalah anak-anak kepada entiti. Kenapa dikatakan anak-anak kepada entiti? Contohnya kat sini, entiti kita adalah murid. Jadi attribute yang bersesuaian yang boleh dimasukkan seperti nama, nombor kad pengenalan. Jadi nama ni, ada orang tulis nama kan. Ada pelajar tulis jawapan nama betul. Nama pelajar boleh. Nama murid boleh. Nama tu kan biasa tulis kan. Nombor kad pengenalan, jangan risau. Ada pelajar tulis nombor IC ataupun nombor kad pengenalan ni tak ada jarak kan, tetapi awak tulis nombor K besar, P besar. Tu pun boleh juga, tak ada masalah. Jangan risau kan. Contoh kat sini tulis nombor N O, nombor KP pun boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Ikut pelajarlah nak tulis macam mana. Tarikh lahir, awak tulis DOB kan. Kan pelajar biasa gunakan. Date of birth kan, DOB. Pun boleh. Yang penting orang faham itu adalah attribute bagi entiti awak. Alamat pun sama kan. Alamat, tempat tinggal dan sebagainya. Alamat, lepas tu kelas. Kelas contohnya nak tulis nama kelas pun boleh. Jadi konsep yang hendak saya terangkan kepada awak ialah attribute ialah anak-anak. Jangan tulis anak-anak Jangan tulis anak-anak kerana tu bahasa mudah saya terangkan kat awak lah. Attribute adalah anak-anak kepada murid. Tapi jawapan awak yang seharusnya awak tulis, attribute akan menerangkan ciri-ciri sesuatu entiti. Itu beza dia. Yang seterusnya, apabila telah memahami apa itu entiti, apa itu attribute, kita tengok kepada set hubungan. Jadi apa itu set hubungan? Jadi hubungan ialah perkaitan antara entiti.
hubungan merujuk kepada perbuatan dan diwakili oleh kata kerja. Jadi dia akan melibatkan dua entiti, di mana entiti pertama kita akan kenali dia sebagai entiti untuk subjek. Di mana entiti untuk subjek ini adalah pelaku yang melaksanakan hubungan tersebut ke atas entiti yang kedua. Yang kedua, kita adalah entiti objek. Entiti objek ini akan menerima kesan daripada hubungan itu. Set hubungan pula ialah koleksi sepasang entiti subjek-subjek yang mempunyai hubungan yang sama. Jadi dekat sini, apabila kita mengatakan set hubungan perlu faham bahawa set hubungan adalah hubungan ataupun dia nak membuat hubungan kan antara dua entiti. Kita nak hubungkan antara dua entiti. Jadi entiti tadi bentuk dia adalah kotak kan. Jadi kotak. Entiti adalah kotak. Lagi satu kita ada. Entiti bentuk kotak. Lagi satu kita ada adalah attribute. Attribute tadi bentuk lonjong kan. Alamak, lebih banyak pula. Jadi entiti attribute adalah lonjong, bentuk dia lonjong. Jadi bila bentuk lonjong, kita akan terangkan attribute tadi di bawah sini lah. Ni contoh attribute nama pelajar, attribute nama kelas, attribute IC dan sebagainya. Jadi kita ada garis di sini kan. Garis dia menunjukkan dia punya hubungan. Jadi itu bagaimana kita membuat satu gambar rajah ERD yang lengkap. Jadi sama juga kat sini kan. Dia ada entiti dan dia ada dia punya attribute. Jadi bergantunglah jenis-jenis nama-nama apa tadi? Nama-nama entiti dan nama attribute dia. Okey. Jadi kat sini hubungan mesti menghubungkan antara dua entiti. Jadi kalau gambar soalan, dia minta awak melukis ERD. Ni contoh ERD. Ataupun Entity Relationship Diagram. Gambar rajah hubungan yang boleh awak lukis ataupun bagi jawapan lah kan. Apabila soalan bertanya. Kita tengok contoh soalan. Ni contoh soalan kan. Jadual satu di bawah menunjukkan maklumat yang diperlukan untuk membina pangkalan data. Kita ada entiti murid. Ini saya punya ni. Okey, kita ada entiti murid dan kita ada attribute murid. Attribute dia lah. Okey, kat sini kita ada guru dan murid. Jadi kita lukislah kan. Kita punya entiti. Kan? Boleh lukis ni entiti dan murid. Ni guru. Lepas tu murid. Lepas tu setiap ini klasifikasikanlah. Bagi-bagikanlah. Mana satu attribute untuk guru, mana satu attribute untuk murid. Contoh dia warna hijau ni, kita tengok ni guru kan. Attribute guru, ID guru. Ada ni saja. Dan nama guru. Jadi ID guru dan nama guru letaklah kat sini kan. ID guru, nama guru. Yang hijau tu kan. ID guru, nama guru. Lepas tu kita dia punya hubungan. Lepas tu kita ada murid kan. ID murid, nama murid, kelas dan jurusan. Jadi ada 4 kan. Ada 4 attribute di sini. Okey. Lepas tu lukislah dia punya gambar rajah hubungan. Okey, bila dah ada gambar rajah dia, kita ada entity, kita ada attribute. Lepas tu kita bolehlah lukis dia punya set
hubungan dia. Set hubungan dia. Tulis. Jadi ada dia punya anak panah kan. Anak panah. Jadi kat sini kita boleh tulis kata kerja dia. Kata kerja dia mengajar. Ajar janganlah. Mengajar. Jadi dapatlah markah yang lengkap. 5 markah. Itu belum habis lagi. Kalau untuk sampai entiti, attribute dan hubungan, dah habis lah kan. Tapi belum dapat 5 markah lagi lah. Kerana kita tertinggal satu lagi. Iaitu kekardinalan. Okey, jadi jom kita sambung. Kita lihat apa itu kekardinalan pula. Okey, dah. Ini kita sambung seterusnya. Okey, ini set hubungan tadi. Okey, set hubungan. Adam, Aileen, Anastasia. Ini entiti kita iaitu murid. Sains komputer, geografi dan sejarah. Dia adalah mata pelajaran. Jadi set hubungan kita belajar. Adam pula. Murid belajar mata pelajaran ataupun pelajar belajar mata pelajaran boleh. Murid belajar subjek boleh. Pelajar belajar subjek pun boleh. Tak ada masalah. Kerana saya dah kata tadi, nama tu tak ada masalah lah. Yang penting adalah matlamat kita di mana kita boleh melihat kehendak soalan iaitu sistem pangkalan data kita dapat dicapai. Sama juga ni Adam, ni nama kan. Nama pun kalau sini buat nama pelanggan pun boleh, pelanggan bank pun boleh dan sebagainya. Ni account, kalau buat nombor account, NO account boleh, NOMBOR account pun boleh, tak ada masalah. Yang penting matlamat dia sama iaitu awak dapat membezakan mana satu entiti, mana satu attribute dan awak dapat menulis set hubungan dia dan dapat ada garis ni lah kan untuk menghubungkan antara kedua-dua entiti yang dihubungkan oleh set hubungan. Okay, dan yang terakhir, topik yang kita hendak sentuh pada hari ini, subtopik lah, bukan topik kan. Subtopik iaitu bertajuk kekardinalan. Kekardinalan iaitu merujuk kepada perhubungan antara entiti. Kekardinalan menyatakan bilangan entiti yang boleh dihubungkan dengan entiti lain melalui set hubungan. Jadi maksudnya kita nak hubungkan antara entiti, objek dan subjek kan. Objek dan subjek tadi. Seperti mana kat atas tadi. Jadi yang memberi dan yang menerima. Dalam pangkalan data, kekardinalan merujuk di antara rekod-rekod dalam satu jadual kepada rekod-rekod dalam jadual yang lain. Kenapa dia kata macam tu? Kerana sistem pangkalan data, kita akan bercerita tentang rekod. Kita akan bercerita dengan jadual. Jadi satu jadual, dia tidak boleh dinamakan sebagai sistem pangkalan data. Apabila kita ada 2-3 jadual, baru kita namakan sebagai sistem pangkalan data. Okey, jadi kat sini, lihat macam mana kita nak katakan kekardinalan itu satu ke satu. Contoh dia, ni tadi kan gambar rajah IAD kita yang hampir lengkap. Kita ada set hubungan, kita ada entiti, tapi tak ada attribute kan. Boleh tambah attribute kat sini kan. Okey. Warga negara punya nombor kad pengenalan. Jadi maksudnya kat sini, kita punya kekardinalan yang boleh kita tulis ialah satu ke satu. Kan maksudnya kat sini apa? Satu warga negara mempunyai satu kad pengenalan. Jadi satu ke satu ini one to one ataupun satu ke satu kan. Awak dah belajar full bahasa Melayu kan. Satu ke satu ataupun one to one ini kita namakan sebagai kekardinalan. Okey, anak-anak, ini adalah kekardinalan. Yang seterusnya, kita ada one to many ataupun satu ke banyak. Jadi satu murid boleh menyertai lebih satu kelab di sekolah. Okey, dapat? Jadi kehendak kita nak menerangkan satu murid boleh menyertai lebih satu kelab di sekolah. Dan yang terakhir, M. Okey, bila banyak tu kita tulis M.
kita tak ada 2M, tetapi satu lagi banyak adalah kita tulis N. Jadi kalau macam atas ni, satu murid, banyak kelab, kita tak boleh tulis 1M, 1N. Kerana perkataan kita yang pertama adalah M. Huruf kita yang pertama adalah M. Jadi one to many ataupun satu ke banyak. Bila banyak ke banyak, kita tak tulis M to M. Tetapi kita tulis M to N. Jadi many to many. Jadi maksudnya apa tu many to many? Ramai pelanggan daripada sebuah pasaraya boleh membeli pelbagai jenis barangan. Okey. Okey, jadi kita balik pada soalan kita tadi. Okey, jadi contoh kat sini, murid. Guru mengajar murid. Jadi kat sini kita boleh tulis satu guru mengajar ramai murid. Jadi bila nak melukis gambar raja yang lengkap, mesti ada 4 perkara tadi. Kan? Yang pertama kita ada entiti, kedua kita ada attribute, ketiga kita ada set hubungan, dan yang keempat kita ada kekardinalan. Apabila awak faham 4 ini, baru awak boleh melukis ERD yang lengkap. Boleh? Jadi saya rasa itu sahaja penerangan saya pada hari ini. Matlamat kita, kita nak lukis gambar rajah ERD ni. Tapi nak lukis gambar rajah, mesti faham apa itu entiti, apa itu attribute, apa itu set hubungan, dan last sekali apa itu kekardinalan. Bila faham, baru dan dapat bezakan, baru awak boleh menjawab bagaimana nak lukis ERD tersebut. Okey. Terima kasih kerana menonton dan semoga kita berjumpa lagi pada hari Khamis 5 hari bulan 8. Okey, doakan saya sihat dan terus mampulah mengajar awak dengan sejahtera. Okey, bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.